Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita serta sidang hadirin sekalian. Terima kasih kerana sudi hadir ke forum kita pada hari ini. Sebelum kita teruskan kepada pembincangan kita pada hari ini, lebih afdal jika kita berkenalan dahulu. Saya, Majatul Akmal, selaku pengudacara anda pada hari ini. Terdapat juga ahli-ahli panel jemputan yang arif tentang topik bakal kita bincangkan pada hari ini. Panel pertama, Saudari Nur Syazmina. Panel kedua, Saudari Nur Eliana Atira. Dan panel ketiga kita, Saudari Alia Masyarah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, moleklah jika saya perjelaskan dahulu tajuk forum yang bakal kita kupas pada hari ini. Isu yang ingin saya kupas pada hari ini amat dekat dengan kita iaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu, yakni isu kesalahan sintaksis atau dalam bahasa mudahnya struktur ayat dalam media sosial. Hadirin sekalian, dapat dilihat sohor kini penggunaan struktur ayat di media sosial sangat membimbangkan. Walaupun pengguna itu menggunakan bahasa Melayu, namun struktur bahasa mereka sangat membimbangkan sampaikan mendapat perhatian ramai. Sebagai contoh, pada Januari tahun lepas, Berita Harian telah mengeluarkan berita tentang penggunaan struktur ayat iaitu Al-Ghosbi di media sosial rosakkan penggunaan bahasa. Ulasan tersebut ditulis oleh Nurul Adilah Muhammad iaitu Akademik Pengajian Bahasa untuk menyebarkan kesedaran tentang permasalahan ini. Perkara ini telah menunjukkan bahawa bahasa Melayu sudah diambang kebimbangan. Kesalahan sintaksis, apakah itu? Menurut Alexander Zambri Zahir pada tahun 2011, kesalahan sintaksis atau juga dikenali sebagai struktur ayat ialah cabang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat, tetapi juga mengkaji hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Kesalahan sintaksis merupakan kesalahan binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam satu bahasa. Kesalahan ini termasuklah kesalahan klausal dan juga ayat yang disebabkan oleh kejanggalan ataupun tiada gramatis. Saya yakin jika kita semua pernah mengalami situasi di mana mesej yang diterima menjadi sukar difahami atau disalah anggap kerana kesalahan struktur dalam ayat. Sebagai contoh, penggunaan struktur yang tidak lengkap ataupun terlalu ringkas yang saya didapati dalam platform X. Pencipta kandungan menggunakan ayat terlalu ringkas tanpa subjek ataupun maklumat yang cukup yang boleh menyebabkan kekeliruan kerana pembaca tidak dapat faham konteks sebenar. Sebagai contoh, penggunaan struktur ayat tengah malam takut. Sepatutnya pengguna menggunakan ayat saya berasa takut kerana berada di luar pada tengah malam. Perkara ini menjadi tular dan dibiasakan oleh masyarakat kini, terutamanya anak-anak bangsa kita. Baiklah, seterusnya mari kita dengarkan pendapat ahli-ahli forum kita untuk perbincangan lebih lanjut. Saudari Syazmina, pada pemerhatian saudari, apakah kesalahan sintaksis yang seringkali digunakan oleh masyarakat dalam media sosial kini? Silakan. Baiklah, terima kasih saudari pemudacara. Saya Syazwina selaku panel 1 pada hari ini akan menjawab soalan pertama berkenaan jenis-jenis kesalahan sintaksis di media sosial. Ungkapan betulkan yang salah, biasakan yang betul, nampaknya masih belum diterapkan dengan jitu dalam kalangan pengguna media sosial. Hal ini kerana kita masih lagi dapat mengenal pasti pelbagai jenis kesalahan sintaksis di aplikasi media sosial. Baiklah, saya akan membentangkan 3 jenis kesalahan sintaksis di media sosial. Yang pertama, penyederhanaan struktur ayat atau erti kata lain, memendekkan binaan ayat. Pengguna media sosial cenderung memendekkan ayat mereka dengan menghilangkan subjek atau predikat dengan alasan malas untuk menaik ayat penuh. Contoh perbualan yang saya dapat ambil menerusi aplikasi WhatsApp. Kat mana tu? Tengah makan kat kedai. Kesalahan ini boleh membawa kepada beberapa persoalan. Yang pertama, siapa yang makan di kedai? Siapa subjek yang terlibat dalam perbualan ini? Menurut Teo Kok Siong pada tahun 2012 dalam buku Kesalahan Tata Bahasa dalam Penulisan,
Struktur ayat ini boleh membawa kekeliruan kerana subjek yang merupakan maklumat penting dalam perbualan tersebut telah dihilangkan. Baiklah, yang kedua, jenis kesalahan penggunaan tanda baca dalam struktur ayat. Melalui media sosial, saya faham kita sukar untuk mengungkapkan atau menjelaskan riak wajah dan emosi kita dalam bentuk tulisan. Justru, kita akan cenderung untuk menggunakan tanda baca yang salah atau berlebihan. Perkara ini boleh mengubah nada mesej atau menjadikan mesej tersebut terlalu beremosi, sehinggakan tidak sesuai dengan konteks sebenar. Contoh ayat yang saya ambil melalui hantaran komen di TikTok. Saya setuju dengan pendapat Tuan. Noktah 3 kali. Noktah 3 kali pada hujung ayat merujuk kepada nada yang meleret, tetapi ayat tersebut merupakan ayat penegasan. Jadi, ayat ini akan membawa kepada kekeliruan makna. Sepatutnya, ayat ini digantikan dengan tanda seru yang lebih sesuai dengan konteks mesej yang ingin disampaikan. Menjadi, saya setuju dengan pendapat Tuan. Tanda seru. Mengapa pentingnya penggunaan tanda baca yang betul? Baiklah, menurut Abdullah Hassan pada tahun 2018, beliau berkata, tanda baca yang tepat dapat menentukan laras bahasa yang sesuai bagi sesuatu ayat. Bayangkan kalau kita menggunakan tanda baca yang tidak tepat ataupun tanda baca yang berlebihan. Pasti ayat yang akan disampaikan tidak mencapai konteks mesej yang disampaikan. Seterusnya, penggunaan tanda baca yang berlebihan seperti contoh tanda tanya diikuti dengan tanda seru. Pembaca di media sosial juga akan terpengaruh dengan menjadikan konteks ayat yang diucapkan menjadi terlalu serius atau dibaca dengan nada marah. Baiklah, jenis kesalahan yang ketiga iaitu penggunaan campur kod atau bahasa rojak yang tidak tepat. Sebagai seorang yang berada dalam bidang bahasa, pasti kita sudah jemu dengan kesalahan percampuran kod yang mana kesalahan jenis ini yang paling banyak dikenal pasti bukan sahaja dalam media sosial, malahan dalam perbualan seharian. Contoh yang tular di media sosial berbentuk hantaran untuk memberi maklum balas terhadap sesuatu isu, iaitu tak faham, cuba try lukis. Perkataan cuba dan try membawa maksud yang sama, menunjukkan percampuran kod yang lewah. Perkara ini boleh menyebabkan kekeliruan, terutama bagi golongan yang kurang fasih dalam salah satu bahasa yang digunakan. Kesalahan-kesalahan ini jika tidak dibendung akan membawa kepada kerosakan tata bahasa dalam kalangan pengguna media sosial yang kini bukan sahaja golongan dewasa seperti kita yang menggunakan media sosial. Bahkan, adik-adik yang baru berumur seawal 7 tahun sudah mempunyai akaun media sosial sendiri. Jadi, dengan mengemukakan 3 jenis kesalahan sintaksis dalam media sosial, iaitu saya ulang, yang pertama, penyederhanaan struktur ayat atau erti kata lain pemendekkan binaan ayat. Yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca. Yang ketiga, penggunaan campur kod atau bahasa rojak yang tidak tepat. Saya kira sampai di sini sahaja perbincangan daripada saya. Harap menjawablah soalan saudari Maizatul. Jadi, saya serahkan kembali pentas forum pada hari ini kepada Tuan Empunyai. Terima kasih atas ulasan yang diberikan sebentar tadi. Dengan ulasan tentang jenis kesalahan sintaksis, masyarakat mungkin menyedari bahawa penggunaan struktur ayat mereka selama ini tidak benar. Pentingnya golongan yang bertanggungjawab seperti orang bahasa dan seangkatannya untuk memberi pendedahan mengenai isu ini. Seperti apa yang diperkatakan oleh saudari Syazwina, maafkan saya, saudari Syazwina, saya juga kerap kali melihat masyarakat kini menggunakan tanda baca yang salah dalam kandungan media sosial mereka. Perkara ini akan menimbulkan salah faham. Namun, persoalannya di sini, apakah faktor isu ini semakin berleluasa, terutamanya dalam hantaran di media sosial? Saudari Elana, ada perkara yang boleh dikongsikan mengenai faktor isu ini? Baiklah, terima kasih pemudacara. Tadi kita sudah mendengar contoh-contoh kesalahan sintaksis yang sering muncul di media sosial.
Kini, izinkan saya mengemukakan beberapa faktor utama yang menyebabkan kesalahan sintaksis ini berlaku. Pada pandangan saya, salah satu faktor utama ialah disebabkan kecenderungan menggunakan ayat yang terlalu panjang. Ayat panjang di sini merujuk kepada ayat yang mengandungi pelbagai idea atau maklumat yang digabungkan tanpa mempunyai struktur yang jelas. Antara contoh ayat yang diperoleh adalah melalui akaun Twitter Daniel Abash Norman, iaitu beliau mengatakan bahawa backpack or crossbody, patah pilih backpack. Tapi masa dengan fast, dia 24 jam dengan crossbody bag. Dalam situasi ini, penulis cenderung mengabaikan keperluan untuk memecahkan idea kepada ayat yang lebih pendek serta tidak meletakkan sebarang tanda baca dalam ayat agar ia jelas dan mudah untuk dipahami. Apabila ayat menjadi terlalu panjang serta syarat dengan maklumat, pembaca mungkin sukar untuk menangkap idea utama kerana aliran pemikiran yang tidak teratur. Hal ini bukan sahaja mengganggu kefahaman tetapi juga melemahkan kesan penyampaian mesej. Seterusnya, faktor kedua yang menyumbang kepada kesalahan sintaksis adalah kegagalan penulis dalam mematuhi aturan tata bahasa. Tata bahasa memainkan peranan yang penting dalam menentukan struktur ayat yang betul dan tepat. Setiap bahasa mempunyai peraturan tersendiri yang perlu dipatuhi agar komunikasi dapat disampaikan dengan berkesan dan jelas. Namun, apabila peraturan diabaikan atau tidak dipatuhi, maka perkara ini akan menyebabkan berlakunya kesalahan sintaksis yang dapat mengelirukan pembaca. Perkara ini disokong oleh Abdul Hamid Moiden 2022 bahawa kesalahan ini disebabkan kelemahan penutur atau penulis yang tidak dapat menguasai rumus-rumus bahasa dengan sempurna. Jadi, mematuhi peraturan tata bahasa merupakan elemen yang penting bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan jelas dan tepat serta tidak disalah tafsir oleh pembaca. Faktor ketiga pula adalah disebabkan oleh penggunaan frasa yang berlebihan. Penggunaan frasa berlebihan di sini merujuk kepada kecenderungan menambah terlalu banyak frasa tambahan atau keterangan dalam satu ayat. Sebagai contoh, pada pendapat saya secara peribadi, situasi ini sebenarnya boleh dikatakan sebagai satu masalah yang agak membimbangkan kerana pada hakikatnya ia menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan masyarakat masih tidak menyedari atau memahami kepentingan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dan aktif dalam kehidupan harian mereka. Rasa seperti pada pendapat saya secara peribadi boleh dikatakan sebagai telah menjadikan ayat tersebut lebih panjang tanpa menambah makna dan secara tidak langsung menyebabkan berlakunya kelewahan sama seperti apa yang disampaikan oleh panel pertama sebentar tadi. Meskipun perkara ini bertujuan untuk memberi maklumat lebih lanjut atau memperincikan maksud ayat, tapi perkara ini akan mengakibatkan ayat menjadi terlalu rumit. Jadi, penggunaan frasa yang berlebihan boleh menjejaskan kejelasan mesej kerana pembaca keliru dengan idea utama yang ingin disampaikan. Maka, penggunaan frasa yang ringkas dan padat perlu dipraktikkan untuk memastikan mesej disampaikan dengan lebih efektif. Sebagai kesimpulan, kesalahan sintaksis ini berpunca daripada pelbagai faktor yang berkait rapat dengan pemahaman dan penguasaan bahasa. Setiap faktor ini secara langsung menjejaskan kejelasan dan ketepatan mesej yang ingin disampaikan sehingga boleh mengakibatkan kekeliruan atau salah tafsir. Oleh itu, bagi menghasilkan penulisan yang berkualiti, kita harus lebih peka dan teliti dalam mematuhi peraturan bahasa serta berusaha menulis secara ringkas, tepat dan tersusun. Dengan cara ini, kita dapat memastikan komunikasi yang lebih berkesan dan mesej yang lebih mudah difahami oleh para pembaca. Jadi, saya kira itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada pembicara. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas pendapat dan kupasan yang bernas dan jitu.
Punca punca yang diperkatakan oleh saudari Eliana memang dapat kita lihat pada masa kini. Masyarakat kini memandang enteng terhadap penggunaan struktur ayat bahasa Melayu, dalam hantaran mereka malah menganggap dengan penggunaan sintaksis yang betul menunjukkan bahawa mereka bersifat kuno. Seperti yang kita tahu, permasalahan ini sememangnya sudah berleluasa. Tidak kira penghantar-hantaran itu tua atau muda, masing-masing telah dibawa arus kemodenan yang menganggap struktur penggunaan ayat yang betul tidak lagi penting. Soalan ini saya ingin tujukan kepada saudari Alia. Baiklah saudari, jika permasalahan ini semakin berleluasa, apakah kesannya pada masa yang akan datang? Mungkin juga saudari boleh berikan pandangan juga untuk mengatasi masalah ini. Baik, terima kasih Saudari Maizatul. Hadirin yang dihormati, jika sebentar tadi kita sudah dengarkan faktor-faktor berlakunya kesalahan sintaksis, sekarang kita lihat pula kesan daripada kesalahan sintaksis ini jika tidak dibendung. Yang pertama, kredibiliti seorang penulis atau penutur tersebut akan terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana kesalahan dalam sintaksis bahasa menunjukkan penguasaan bahasa seseorang itu berada pada tahap yang rendah. Perkara ini secara tidak langsung akan menjejaskan kredibiliti seorang penutur atau penulis karya, terutamanya ketika berada di dalam acara rasmi. Selain itu, mereka juga kelihatan seperti kurang berpengetahuan tentang perkara yang dituturkan. Contohnya, kesalahan sintaksis yang sering kita dengar di dalam teks pengerusi majlis. Para tetamu dijemput untuk makan tengah hari di belakang dewan. Namun, ayat yang sebetulnya berbunyi, para tetamu dijemput untuk menikmati hidangan yang telah disediakan di meja belakang dewan. Ayat ini kelihatan lebih gramatis dan menunjukkan penutur mempunyai asas yang kuat untuk membentuk sesuatu ayat. Kesalahan sintaksis dalam teks tersebut cenderung menjadikan arahan yang diberikan tidak jelas dan boleh mengelirukan tetamu mengenai lokasi makanan yang disediakan. Seterusnya, kesan yang kedua. Apabila berlaku kesalahan sintaksis, daya tarikan sesuatu penulisan atau pertuturan secara tidak langsung akan berkurangan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila struktur ayat tidak mengikut aturan bahasa yang betul, pembaca atau pendengar akan hilang fokus kerana mereka tidak memahami konteks atau maksud ayat yang disampaikan. Kesalahan sintaksis yang berlaku terutamanya dalam penulisan kreatif atau karya seni boleh menjejaskan daya tarikan dan keindahan bahasa yang ingin disampaikan. Selain itu, ayat yang disusun secara salah juga akan kelihatan tidak profesional atau kurang menarik perhatian pembaca kerana karya tersebut seperti tidak melalui pemeriksaan awal sebelum diterbitkan. Hadirin yang dihormati, kesan yang terakhir daripada kesalahan sintaksis ialah berlaku kekeliruan dalam penafsiran makna, yang mana kesalahan sintaksis boleh menyebabkan pembaca atau pendengar keliru dengan mesej yang disampaikan. Mereka berkemungkinan akan menafsirkan ayat tersebut secara salah sehingga berpotensi mengubah konteks atau maklumat penting dalam ayat tersebut. Kesimpulannya, kesalahan sintaksis akan memberi impak terhadap kredibiliti seseorang, daya tarikan karya serta tahap pemahaman seseorang terhadap konteks sebenar ayat yang hendak disampaikan. Oleh itu, kita perlulah memastikan ayat-ayat yang dibentuk mematuhi syarat-syarat pembinaan ayat yang betul supaya kesan-kesan ini dapat dikurangkan serta tidak berlakunya kesalahan sintaksis dalam pertuturan dan penulisan. Jadi, terdapat pelbagai inisiatif yang boleh kita laksanakan bagi menangani isu ini. Antaranya, jika isu ini berlaku dalam kalangan pelajar, pihak sekolah boleh mengadakan bengkel penulisan ayat terutamanya terhadap pelajar-pelajar tingkatan 5 kerana mereka akan menduduki peperiksaan besar pada tahun tersebut. Hal ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Zarian Shah pada tahun 2015 yang mana beliau mendapati bahawa pelajar menghadapi masalah dalam menggunakan struktur perkataan yang melibatkan fungsi subjek, predikat dan objek dan unsur keterangan dalam karangan pelajar. Oleh itu, perkara ini menyebabkan kesukaran kepada pelajar untuk memahami makna ayat kerana lemahnya pemahaman terhadap struktur ayat yang betul.
Justeru, bengkel penulisan ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran mereka, iaitu pelajar tingkatan 5, untuk membentuk ayat yang dramatis dalam penulisan. Baiklah, setakat ini sahaja penerangan saya tentang kesan-kesan kesalahan sintaksis dan satu inisiatif yang boleh kita lakukan bagi menangani isu ini. Saya serahkan kembali kepada saudari pemudasyara. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alia Masara atas penerangan tersebut. Isis yang dikemukakan oleh Saudari Alia memberi kesedaran kepada saya dan mungkin juga kepada hadirin-hadirin sekalian bahawa kesalahan penggunaan struktur ayat dalam hantaran media sosial memberi kesan yang mendalam terutamanya kepada golongan muda. Perkara ini juga perlahan-lahan akan menghakis kualiti bahasa Melayu kita. Saya setuju dengan inisiatif yang dikemukakan oleh ahli panel ketiga kita. Hal ini demikian kerana sekolah merupakan pihak yang paling dekat dengan pelajar untuk memberi kesedaran tentang permasalahan ini. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya juga berpendapat bahawa badan kerajaan merupakan pihak yang perlu memainkan peranan penting juga untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka boleh menggunakan media sosial untuk menyebarkan tentang kesalahan-kesalahan struktur bahasa. Walaupun DBP sudah ada di platform media sosial, namun pengaruhnya belum meluas. Pihak DBP boleh kembangkan lagi pengaruhnya di media sosial dengan pertolongan golongan pakar bahasa. Para hadirin dan ahli panel sekalian, kita sudah berada di hujung perbincangan. Daripada perbincangan kita pada hari ini, terbukti bahawa kesalahan sintaksis dalam hantaran media sosial makin membimbangkan kita pada saban hari. Setiap pengguna media sosial perlulah cakna tentang jenis-jenis kesalahan struktur ayat supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Semoga faktor dan kesan yang diperbincangkan oleh ahli panel kedua dan ketiga dapat memberikan pengajaran kepada kita semua. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita. Diharapkan agar perbincangan sebentar tadi berjaya menjernihkan yang keruh. Diharapkan juga diskusi kita sebentar tadi mampu membuka minda dan hati para hadirin yang hadir bersama kita pada hari ini, insya-Allah. Ingin saya melabuhkan tirai kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.